Langkah mudah menjaga kesihatan mental. Kesihatan mental korang boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk peristiwa kehidupan atau genetik. Kesihatan mental termasuk perkara seperti keselesaan emosi, psikologi dan hubungan sosial. Ketiga-tiga aspek ini boleh mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, merasa dan bertindak. Ia juga mempengaruhi cara menangani tekanan, menjalani hubungan dengan orang lain dan membuat keputusan. Kesihatan mental adalah penting dari kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Ia adalah sukar untuk membezakan kesihatan mental biasa daripada penyakit mental kerana tiada ujian mudah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak kena. Gangguan kesihatan mental bukanlah seperti gangguan fizikal yang boleh dirawat secara langsung berdasarkan tanda dan simptom, tetapi berdasarkan sejauh mana keadaan itu mempengaruhi kehidupan seharian. Apakah penyakit mental sebenarnya? Menurut pakar dari Healthline, penyakit mental ialah istilah luas yang merangkumi pelbagai keadaan yang mempengaruhi cara korang merasa dan berfikir. Ia juga boleh menjejaskan keupayaan korang untuk menjalani kehidupan seharian korang. Penyakit mental boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeza, termasuk genetik, persekitaran, tabiat harian, biologi. Walaupun gangguan kesihatan mental adalah perkara biasa, keparahannya berbeza-beza. Kira-kira 1 daripada 25 orang dewasa mengalami penyakit mental yang serius setiap tahun. Penyakit mental yang serius boleh mengurangkan keupayaan korang untuk menjalani kehidupan harian korang dengan ketara. Orang yang berbeza akan mengalami penyakit mental yang serius pada kadar yang berbeza. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia, wanita lebih cenderung mengalami penyakit mental yang serius berbanding lelaki. Selain itu, mereka yang berumur 18 hingga 25 tahun berkemungkinan besar mengalami kesihatan mental. Orang yang mempunyai latar belakang kaum campuran juga lebih berkemungkinan mengalami masalah mental berbanding orang dari etnik lain. Dengan banyaknya tuntutan dalam kehidupan yang disertai dengan tekanan, tidak hairanlah seseorang akan mudah merasai tekanan yang boleh membawa kepada gangguan kesihatan mental. Kerjaya, perniagaan, pendidikan, percintaan, keluarga dan juga kesesakan lalu lintas semuanya boleh menyumbang kepada mengganggu kestabilan mental seseorang. Apa yang membimbangkan jika ianya bertahan secara konsisten dalam jangka masa yang panjang? Dari segi mental, seseorang yang terganggu akan mengubah wataknya perlahan-lahan menjadi negatif. Jenis gangguan kesihatan mental. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyakit mental kronis yang ditanda dengan episod energik, perubahan suasana hati secara ekstrim, baik peningkatan mood maupun penurunan mood. Ini dapat memengaruhi tingkat tenaga dan kemampuan seseorang untuk berfikir secara wajar. Perubahan suasana hati yang disebabkan oleh gangguan bipolar jauh lebih serius daripada pasang surut kecil yang dialami kebanyakan orang setiap hari. Gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum melampaui kecemasan biasa sehari-hari, seperti gugup sebelum presentasi. Ini menyebabkan seseorang menjadi sangat khawatir tentang banyak hal, bahkan ketika hanya ada sedikit atau tidak ada alasan untuk khawatir. Mereka yang menderita gangguan kecemasan umum mungkin merasa sangat gugup untuk menjalani hari. Mereka mungkin berfikir hal-hal tidak akan pernah menguntungkan mereka. Terkadang kekhawatiran yang muncul dapat membuat orang dengan gangguan kecemasan umum tidak dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Gangguan kemurungan berterusan. Gangguan kemurungan berterusan adalah jenis kemurungan kronis. Ini juga dikenal sebagai distimia. Meskipun kemurungan distimik bukan sangat serius, tetapi ia juga akan mengganggu kehidupan seseorang setiap hari. Orang yang mendapat gangguan mental ini biasanya mengalami gejala setidaknya selama 2 tahun. Gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial biasa disebut juga fobia sosial, menyebabkan ketakutan yang keterlaluan terhadap situasi sosial. Orang dengan kecemasan sosial boleh menjadi sangat gugup berada di sekitar orang lain. Mereka mungkin merasa seperti sedang dihakimi. Hal ini membuat mereka sulit untuk bertemu orang baru dan menghadiri pertemuan sosial. Gangguan kemurungan mayor. Gangguan kemurungan mayor menyebabkan perasaan sedih atau putus asa yang sangat serius, yang berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Keadaan ini disebut juga sebagai depresi klinis.
Orang dengan gangguan kemurungan mayor mungkin menjadi sangat kesal dengan kehidupan mereka, sehingga mereka memikirkan atau cuba untuk bunuh diri. Gejala gangguan kesihatan mental. Setiap jenis gangguan kesihatan mental menimbulkan gejala yang berlainan. Tetapi ada beberapa tanda umum. Tanda-tanda umum dari beberapa gangguan kesihatan mental di antaranya sebagai berikut. Tidak cukup makan atau makan berlebihan. Mengalami insomnia atau terlalu banyak tidur. Menjauhkan diri dari orang lain. Merasa lelah bahkan setelah tidur yang cukup. Merasa mati rasa atau kurang empati. Mengalami rasa sakit atau nyeri tubuh yang tidak dapat dijelaskan. Merasa putus asa, tidak berdaya atau tersesat. Merokok atau menggunakan ubat-ubatan terlarang lebih dari sebelumnya. Merasa kebingungan, pelupa, lekas marah, cemas, sedih atau ketakutan. Terus-menerus berkelahi atau berdebat dengan teman dan keluarga. Mengalami perubahan suasana hati yang serius yang menyebabkan masalah hubungan. Memiliki kilas balik atau pemikiran berterusan yang tidak boleh hilangkan dari kepala korang. Mendengar suara-suara di kepala yang tidak dapat korang hentikan. Memiliki fikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tidak dapat melakukan aktiviti dan pekerjaan sehari-hari. Stres dan tekanan emosi dapat menyebabkan munculnya episod gejala. Pada masa ia terjadi, kemungkinan itu akan menyulitkan korang untuk mempertahankan perilaku dan aktiviti biasa. Cara mengatasinya. Berikut adalah beberapa cara mudah yang boleh dilakukan untuk mengekalkan kesihatan mental. Kawal emosi korang. Belajar untuk tidak mudah tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh seseorang, selesaikan apa yang mereka katakan dan ambil sisi positifnya. Mencuba perkara baru. Apabila ada masa yang kosong atau korang mula rasa bosan dengan aktiviti yang sama, maka korang boleh mengisi masa dengan mencuba perkara baru sendirian atau bersama rakan-rakan korang. Memberitahu orang lain. Bercakap dengan orang yang korang percayai boleh mengurangkan beban yang korang pikul. Keluar dari rumah. Walaupun hanya 10 minit sehari, luangkan masa untuk duduk atau berjalan di kawasan lapang yang dikelilingi oleh pokok dan udara segar. Ini serta-merta akan meningkatkan sedikit lagi tahap tekanan dalam minda dan menambah tenaga dalam badan. Ambil sesuatu sukan. Sentiasa luangkan masa untuk bersenam. Makan makanan yang sihat supaya kerja korang dalam hidup akan menjadi lebih prima. Meditasi. Luangkan masa untuk diri sendiri dengan bermeditasi. 10-15 minit sehari adalah ideal, terutamanya sebelum tidur. Senyum. Walaupun ia kedengaran remeh, senyuman sentiasa boleh mengubah dunia menjadi lebih positif. Beri salam kepada seseorang. Memberi salam kepada ramai orang dengan ucapan seperti "Selamat pagi" akan meningkatkan keyakinan diri serta meningkatkan aspek sosial. Keluar dari zon selesa yang sentiasa berdiam diri dan menunggu untuk disambut orang lain terlebih dahulu. Bersenang-senang. Cari hobi positif yang boleh membahagiakan korang, yang membuatkan korang melupakan segala penat. Jangan malu untuk ketawa dengan kuat. Dapatkan rehat yang cukup. Untuk mencapai kesihatan mental yang optimum, rehat yang mencukupi diperlukan selepas melakukan aktiviti pada siang hari. Dengan mengamalkan cara untuk mengekalkan kesihatan mental yang baik, korang akan lebih bersedia untuk menjalani hari dan dapat melakukan perkara produktif yang lain. Kerana salah satu kunci badan yang sihat ialah hati yang gembira.